Hai guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Siti Nur Nadira dari SMK Ulu Biram. So, hari ini saya ingin terangkan salah satu daripada subtopik bab 8, iaitu 8.3 usaha pembesar Melayu dalam pemodenan negeri. So, kalau korang nak tahu, pembesar negeri-negeri Melayu ni telah melakukan pelbagai usaha serta bergandingan dengan pemerintah negeri dalam proses pembangunan dan pemodenan demi kesejahteraan rakyat tempatan. So, mesti korang nak tahu ke apa usaha-usaha yang telah dilakukan oleh mereka. So, korang perlu dengar dan cuba fahamkan apa yang saya ingin sampaikan kepada korang. Okey, yang pertama, pembangunan sosioekonomi. Antaranya ialah Long Jafar yang telah membawa kemajuan di Larut sekaligus menjadikan dan memperkenalkan negeri Melayu sebagai pengeluar biji timah di pasaran dunia. Pada tahun 1826, beliau juga telah membina Sekolah Melayu Matang bagi anak tempatan. Selain itu, Tengku Menteri Ngah Ibrahim juga telah membangunkan ekonomi bangsa serta mempelajari pentadbiran moden bagi memajukan daerah Larut. Yang kedua, pembangunan pertanian seperti Wan Muhammad Saman yang telah mencetus air yang bernas untuk membina terusan dari Alor Setar hingga ke kaki Gunung Jerai. Hal ini telah menyebabkan banyak tanah yang dibuka untuk dijadikan sebagai tempat penanaman padi. Yang ketiga, pembangunan bandar. Antaranya ialah Datuk Muhammad Saleh bin Perang. Beliau telah melukis peta lengkap bagi negeri Johor bagi memudahkan pergerakan kerajaan. Beliau juga telah mengasaskan pembukaan Bandar Maharani yang kini dikenali sebagai Muar. Kemudian Endau dan juga Bandar Penggaram iaitu Batu Pahat. Yang keempat, pentadbiran dan pendidikan. Dalam perkara ini terdapat 4 orang yang paling penting kerana mereka telah memberi banyak sumbangan. So, antaranya ialah Datuk Jafar bin Muhammad. Beliau telah memelihara kedaulatan negeri dengan mengharapkan supaya bendera Union Jack iaitu bendera British dikibarkan lebih rendah daripada bendera negeri Johor. Dan beliau juga telah memartabatkan bahasa Melayu dalam penulisan surat rasmi kerajaan. Beliau juga telah mewajibkan setiap pegawai British yang berkhidmat di negeri Johor supaya memakai pakaian rasmi negeri Johor. Seterusnya ialah Datuk Abdul Rahman bin Anda. Beliau perlu mengawal hubungan antara British dan Johor dan beliau juga sangat bijak dalam diplomasi dan beliau telah menubuhkan penubuhan Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa pada tahun 1888. Yang seterusnya ialah Datuk Muhammad Ibrahim Munshi. Beliau pula amat menggalakkan perkembangan pendidikan moden melalui penubuhan Jabatan Pelajaran dan beliau juga telah membentuk Jawatan Kuasa Pelajaran yang terdiri daripada tokoh birokrat, agama serta masyarakat. Dan beliau juga amat mewajibkan pendidikan bagi setiap kanak-kanak kerana pendidikan sangat penting dalam kehidupan kita. Dan yang akhir sekali ialah Syekhul Islam Terengganu. Beliau perlu memberi nasihat serta semangat perjuangan kepada Sultan dan beliau juga telah terlibat dalam penggubalan undang-undang kerajaan Terengganu. Yang kelima pula ialah Ahli Majlis Mesyuarat Persekutuan atau AMMP. AMMP ini terdiri daripada golongan bangsawan yang telah dilantik. Mereka menuntut pembentukan regimen askar Melayu diraja dan mereka juga mendesak British supaya membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada anak watan. Yang keenam pula ialah Kepimpinan Sabah dan Sarawak. Antaranya ialah Datuk Hakim Imam Abang Haji Mursyidi. Beliau memainkan peranan yang amat penting dalam pentadbiran dinasti Brooke, terutamanya hal-hal yang berkaitan dengan umat Islam. Contohnya, beliau pernah menubuhkan Madrasah Al-Mursyidiyah di Kuching pada awal abad ke-20 dan serta beliau juga pernah mengasaskan Majlis Syuyukh Islam serta menubuhkan Sekolah Kajang Khas bagi para wanita yang ingin menuntut ilmu agama. Selain itu, orang kaya Haji Muhammad Arsyad ialah
ketua anak negeri yang membantu pegawai daerah dalam menjalankan pentadbiran. Contohnya seperti hal urusan tanah, mengutip cukai, pertanian, menjaga keamanan serta menjadi hakim di mahkamah anak negeri yang perlu mengendalikan dan menguruskan kes-kes yang berkaitan dengan hukum adat dan syariah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih kerana sudi menonton video saya dan jangan lupa like, share serta komen. Thank you. Bye.